Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih saudara dan selamat bertemu kembali kita khasnya menerusi slot Nur di Klasik. Kita ucapkan terima kasih yang menantikan dan juga panel yang tidak asing lagi bersama-sama kita cukup setia bersama-sama sehinggalah untuk minggu ini, minggu yang ke-12. Doktor, kita harapkan agar yang berbahagia Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman, Presiden Musyik, akan terus sihat, segar, bugar untuk bersama-sama dengan kita. Amin. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, petang ini seperti biasa ada satu lagi tajuk yang cukup penting untuk kita kupas bersama-sama. Doktor, bantulah kami untuk memahami tajuk ini, iaitu Forex, Trading dan hukumnya. Jadi silakan doktor dengan mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Riz dan kepada seluruh para pendengar setia Radio Klasik, khususnya Nur di Klasik, khususnya lagi rancangan ini. Jadi alhamdulillah kita bertemu pada kali ini. Kita cuba untuk membincangkan persoalan yang beramai bertanya tentangnya dan tidak kurang juga ramai yang telah pun terlibat dan ingin mengetahui kerana mereka mendengar daripada pelbagai pihak. Ada yang mengatakan dibenarkan, ada yang mengatakan dibenarkan dengan syarat, ada yang mengatakan tidak dibenarkan dan macam-macam lagi, iaitulah Forex. Jadi sebelum kita meneruskan, suka untuk saya menjelaskan dahulu Forex itu adalah apa secara tidak akademik tetapi secara orang ramai boleh faham. Forex adalah singkatan daripada perkataan foreign exchange ataupun pertukaran mata wang. Itulah dia, Forex. Pertukaran mata wang kertas dalam Islam telah dibincangkan oleh Majlis Fiqh Antarabangsa dan keputusan yang mereka keluarkan adalah pada tahun sekitar tahun 80-an. Mereka mengatakan bahawa duit kertas kita hukumkannya pada keadaan ia seperti emas dengan perak. Dia bukan emas dengan perak, tapi hukum bertransaksi menggunakannya, dia mengambil hukum hakam yang terpakai untuk emas dan perak. Kenapa? Kerana pada zaman baginda Nabi SAW dan selepasnya, umat Islam telah menerima pakai mata wang yang dicipta oleh orang bukan Islam sebelumnya, iaitulah dinar dan dirham. Maka apabila melihat dinar dan dirham diterima umum, bukan hanya di tanah Arab tetapi di luar tanah Arab, maka Nabi SAW telah menerima pakai dengan syarat-syarat tertentu yang Nabi sebutkan, az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wasya'iru bil-sya'iri wal-bur bil-bur wat-tamaru bil-tamri wal-milhu bil-milhi yadan biyadin fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum. Begitulah antara riwayat dalam Sahih Muslim dan lain-lain. Iaitulah artinya apabila emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, tamar dengan tamar, bali dengan bali, semua ada kaedah dia. Kalau ditukarkan dalam bentuk yang sama, emas dengan emas, mestilah serta-merta dan sama berat. Tapi sekarang kita bukan nak bincang emas, kita bincang kertas, duit kertas. Sebab emas itu dahulunya dan perak dijadikan mata wang yang ra'ijah. Maksud yang ra'ijah dalam bahasa Arab artinya yang dominan circulation dia, sirkulasinya di dalam negara sebagai mata wang diiktiraf oleh penjual dan pembeli dan masyarakat setempat. Maka ia mesti menuruti cara ini. Kemudian hari ini emas dengan perak tidak lagi menjadi mata wang yang dominan di sirkulasi dalam negara. Maka yang bukan negara saja, antarabangsa pun begitu. So mereka menggunakan wang kertas untuk mewakilkan nilai tertentu, dan itu diterima oleh masyarakat setempat kita dan antarabangsa. So kita pergi ke Dubai contoh, kita bawa duit kertas kat money exchanger, dia ambil, maknanya diterima, dan dia bagi kita duit dirham UAE. Maka itu menunjukkan ada nilai yang telah diterima oleh masyarakat antarabangsa. Atas sebab itu, maka apabila kita menukar duit kertas dengan duit kertas, itulah namanya Forex.
Iaitulah kenapa nak tukar duit kertas dengan duit kertas. Sebab ada duit kertas itu mewakili nilai di Brunei, di Singapura, di Malaysia, di United Kingdom, di UK, di Amerika. Maka bila kita nak pergi ke United Kingdom, kita tak boleh nak pakai ringgit Malaysia. Kita kena pakai pound sterling. Kalau kita nak pergi Eropah, kita kena pakai euro. Maka mereka di kedai-kedai mereka tak pakai ringgit Malaysia. So atas sebab itu menjadi keperluan apabila kita pergi ke negara-negara begini, ataupun tak payah pergi pun, kita beli barang import export daripada negara-negara luar negara, kita perlu pakai sama ada duit luar negara, US dollar, ataupun apa-apa duit yang dipersetujui. Maka bila mana kita nak pergi cari duit negara lain, itulah namanya forex, foreign exchange. Foreign exchange, kalau ia dibuat atas sebab yang saya sebut tadi, iaitu kita nak pergi negara itu, kita nak pakai di sana, atau kita ada import export pakai duit negara lain, itu hukumnya harus dengan satu syarat sahaja, iaitulah ditukarkan duit itu dengan duit negara lain dengan serta-merta. Ringgit Malaysia to US dollar dengan serta-merta, dalam bahasa akademiknya lani. Dalam bahasa orang Kedah loni kan. Kelantan loni. Loni, tapi ini bukan bahasa Kelantan, ini bahasa standard lani. Lani itu maksudnya serta-merta lah. Saya bagi sekarang, saya ambil sekarang. Baik, kalau berlaku begitu, maka hukumnya harus dan tidak berlaku riba dan tidak ada apa-apa masalah judi, sebab kita tukar memang untuk tujuan menggunakan mata wang di negara lain, membeli komoditi. Adapun topik yang kita nak bincang bukan yang ini. Maknanya kesimpulan kita yang pertama, forex jenis money exchanger yang ada dekat airport-airport, itu semuanya harus, tak ada masalah. Penguruk mata wang, penguruk wang. Jadi kalau tuan-tuan ada yang nak buka bisnes penguruk mata wang, penguruk wang, hukumnya harus dengan syarat tuan-tuan bagi mata wang yang lain tu sekarang, ambil mata wang ringgit itu sekarang, maka hukumnya harus. Yang kita nak bincangkan yang menjadi kontroversi adalah ada tambah dia, bukan forex je, dia forex trading. Kalau tadi forex saja, foreign exchange, pertukaran mata wang, ataupun bahasa command dia money exchanger. Itu je. Tapi yang ini forex trading, dia ada trading belakang dia. Maksud dia dalam bahasa Melayu, pertukaran mata wang yang diperdagangkan. Maknanya aktiviti kumpulan ini, mereka mengambil duit kertas dan mereka memperdagangkan duit itu sendiri. Kalau yang pertama, mereka tak memperdagangkan duit itu untuk mengait nilai mata wang, mereka buat servis. Yang ini tak, dia tak ada servis. Dia ambil, dia beli euro melalui internet, dia tunggu mata wang tu harga naik, kemudian dia pun jual. Ambillah dia punya margin keuntungan tu. Inilah yang dibincangkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan JAKIM dalam muzakarah yang detail. Dua kumpulan pengkaji daripada Akademi Kajian Antarabangsa Keuangan Islam ISRA dan juga Universiti Utara Malaysia punya kumpulan pengkaji telah mengkaji dengan begitu detail, mendapati hukumnya adalah haram. So jadi kalau ada di luar sana sesiapa saja individu, ustaz, pengetua, tok guru, ustazah, siapa-siapa saja yang mengatakan ini forex trading harus, maka pada pendapat saya mereka semua telah tersalah membuat keputusan, kerana mereka tidak mengkaji dengan dalam. Kerana yang pertama, sebab dia haram sebab apa? Kerana mata wang dalam Islam bukan komoditi. Komoditi itu macam buku, boleh beli kerana dirinya sendiri. Handphone dibeli kerana dirinya sendiri. Air dibeli kerana kita nak minum dia. Roti kerana nak makan dia. Video nak pakai dia. Duit kita beli dia untuk makan dia. Tak. Kita nak pakai dia dengan ditukar dengan komoditi, iaitulah kita pakai beli komputer, kita pakai beli lauk, kita pakai beli air. Jadi itulah disebab mata wang tak boleh jadi komoditi. Dia hanya boleh jadi mata wang, medium of exchange, perantaraan untuk pertukaran dua komoditi. Apabila kumpulan ini membuat forex trading, mereka menjadikan mata wang itu sebagai komoditi, maka itu hukumnya haram dan itu hukumnya merosakkan kestabilan nilai mata wang. Tak kiralah yang dibuat dia ini oleh individu atau bank atau syarikat swasta, tak kiralah siapa pun, haram hukumnya, kerana ia telah menyalahgunakan mata wang dan fungsinya. Yang kedua, kerana itulah dia
ada elemen perjudian. Kerana nilai mata wang yang turun naik itu dalam bahasa orang putihnya kita sebut fluctuation. ataupun volatility atau volatility. Volatile itulah tidak ketentuan nilai mata wang itu di luar kuasa kita. Lalu kita beli mata wang euro dengan mengharap dia naik lebih baik daripada ringgit pada hari kita beli, adalah satu pertaruhan. Kalau dia naik in our favor, kita jual, kita untung. Kalau dia turun bukan kepada keuntungan kita, kita rugi. Maka itulah perjudian punya substance ada di situ. Itu kedua. Yang ketiga, dikatakan haram oleh para pengkaji ini kerana bila kita beli, kita tak dapat terus duit cash tu. Kita bayar online duit ringgit Malaysia, tapi duit euro, US dollar semua kita tak dapat sekarang. Dia masuk dekat dalam kita punya account di dalam platform internet itu, dan kita tak boleh nak cash out kan, kita tak boleh nak menggunakannya kecuali ada teknik-teknik dia yang menyebabkan bertangguh, maka berlakulah tidak lani, ya. Yang keempat, kerana forex trading biasanya penyedia platform itu dia ada menyediakan leverage punya features. Leverage ni seolahnya macam dia beri pinjam. Dia ada, kalau kita ada RM1,000 Malaysia, kita patutnya boleh beli sekadar, katalah kita ada RM4,000 Malaysia, kita hanya boleh beli dalam €1,000. Tapi kerana leverage punya sistem, kita boleh beli dengan RM4,000, kita boleh beli seolahnya €40,000. Sebab dia ada leverage satu nisbah 10 ke nisbah 100. Maka ini, kuasa beli ini adalah satu ciri yang pelik dalam syariah Islam, dan kita tengok substance, kita namakan dia sama dengan pinjaman dengan ada keuntungan, sebab platform itu akan ambil keuntungan. Maka bila dia menguatkan kuasa beli kita daripada 4,000 kepada 40,000, maka seolahnya dia beri pinjam duit dia, ya. Maka itu menjadikan adanya yang apa yang dikata oleh Nabi, la yahillu bai'un wa salaf, tidak halal adanya digabungkan jual beli dengan hutang. Maknanya seolahnya dia bagi hutang, kemudian kita ambil servis dia, kita gabungkan dua, kita bagi servis dia, ada upah, maka menjadilah haram kerana riba. Jadi itulah seringkasnya forex trading, dan ia ada beza dengan perdagangan share dan yang akan kita ceritakan sebentar lagi. Doktor, memang tidak ada keadaan untuk forex trading ini untuk daripada haram mungkin menjadi haram, sebab selalunya apa yang kita bincangkan sebelum-sebelum ini, ada keadaan-keadaan bila doktor kata hukum dia haram, tetapi ada lagi keadaan boleh menjadi haram. Untuk forex trading memang tidak ada. Forex trading tak ada. Dia forex saja ada, iaitu forex boleh. Forex trading no, tidak ada keadaan sebab semuanya adalah hardcore judi. Wow, itu menggetarkan hati saya kerana rakan saya ramai ya, terjerumus dalam forex trading ini. Baik, kita bersama dengan pemanggil yang pertama ini. Assalamualaikum, Encik Anwar dari Kepala Batas, ya. Baik, silakan dengan doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli simpan tu memang tujuan nak tunggu dia naik harga ataupun ada pergi luar negara? Okey, saya jawab insya-Allah. Baik, terima kasih Cik Anwar. Assalamualaikum. Panggilan yang kedua, doktor, ya. Assalamualaikum, Encik Muhammad Soekarno dari Bangi, silakan dengan doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yes. Okey. Harga bagus. Ya, okey. 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 Baik, terima kasih Encik Muhammad Soekarno dari Bangi. Assalamualaikum. Baik doktor, silakan. Okey, soalan yang pertama tadi iaitulah kita sengaja membeli duit tu di money exchanger
dan kita simpan, dan apabila harganya lebih bagus kita pun jual, maka itu adalah sama forex trading. Walaupun beli dekat money exchanger, tapi apabila niat kita memang untuk kita dapat faedah daripada pertukaran dia punya nilai itu, maka itu adalah forex trading yang diharamkan, ya. Dan ia lebih risiko lagi lah, dan kurang features menariknya. Kalau orang kat internet biasanya dia ada leveraging ni, tapi kalau beli cash ni dia tak ada leveraging, ya. Maka yang beli cash ni dia terselamat lah daripada riba tu, sebab dia beli, dia ambil cash, disimpan kat rumah, tapi bahaya kat situ. Tapi kalau dia naik, dijual kat money exchanger, dia untung kat situ, tak ada riba, selamat. Kalau yang dekat internet, riba pun mungkin berlaku, gharar pun mungkin ada. Kalau di internet ni memang sangat haramnya. Dia bukan ada riba saja, dia ada judi saja, dia ada gharar, dia ada macam-macam. Tapi kalau macam yang disebut tadi, beli dekat money exchanger, simpan kat rumah, lepas tu jual, yang ini at least tak ada gharar, tak ada tak ada gharar dari sudut institusi yang dia beli tu, tak ada gharar dari sudut internet tiba-tiba padam website tu, tak ada gharar. Tapi haram juga sebab judi. Dia tunggu naik. Tujuan dia dalam hati. Naik. Betul. Tapi kalau soalan yang tadi, iaitulah kata pergi luar negara, kita memang beli, tukarlah duit banyak sikit ke sebab mungkin nak beli apa-apa, kemudian tak habis duit tu, kita tunggu, kita balik rumah, balik Malaysia, kita tunggu sampai harga nampak okey, maka kita jual, itu tak apa. Itu bukan forex trading, itu masih lagi dikira money exchanger. Tujuan asal kita, tujuan kita tu adalah untuk membeli barang di sana. Kita pergi ke luar negara. Betul, memang kita. Tapi kalau kita nak jadi ihlah, kita sengaja pergi luar negara sebab nak simpan duit, itu merugikan lah, tidak menguntungkan sama sekali lah kalau buat cara tu. Baik, kemudian yang soalan ketiga ditanyakan tadi, bagaimana kalau perbankan sekarang ni? Perbankan Islam tak ada satu pun yang buat forex trading. Perbankan Islam hanya buat forex, iaitulah foreign exchange ataupun multi currencies account. Ada multi currency account, maknanya tuan-tuan boleh simpan duit dolar tuan-tuan dalam account dia, maka dia pun buat forex, bukan trading, forex sahaja. Disediakan servis macam mana exchanger. Maka forex trading tidak ada dibuat oleh mana-mana perbankan Islam. Kalau jumpa boleh cakap dengan kita, tapi setakat tahu saya tak ada satu pun yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah. Kalau perbankan konvensional, itu memang asam garam mereka. Dah nama pun konvensional, memang perbankan yang tak halal. Ada forex trading? Oh, bukan ada, memang itu asam garamnya. Jadi bank konvensional tak payah jadi hujah lah, sebab mereka memang itu, mereka buat kerja haram, mereka tak kisah pun. Mereka bagi loan dengan interest tu, itu pun haram, mereka bukan kisah. Jadi mereka buat forex trading, memang benda tu pun haram, tapi at least mereka buat, mereka institusi dengan institusi, tidak ada mudarat yang berganda, macam tak ada gharar, tak ada ni. Mereka buat judi je lah. Judi memang mereka punya cara income lah, maka itu tidak boleh jadikan hujah untuk kita orang Islam nak menggunakan, sebab bank itu pun tidak disahkan patuh syariah. Begitu. Saya tiba-tiba terpanggil. Dah berkelip tadi, ada yang menelpon. Baik, cuba ada. Kita cuba ambil. Boleh. Kita cuba ambil secara spontan. Hello, Assalamualaikum. Ini masalah aja bila kita ambil spontan, dia bergaung tu pasal buka radio. Tutup dulu tuan. Ya, dengan siapa tuan? Dengan siapa? Encik Karin dari Shah Alam, silakan soalan tentang forex trading pada doktor. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, begini. Persoalan kita tukar duit shilling, sebab duit shilling ni dikira ringgit Malaysia lah. Cuma dia benda-benda kecil dia, belum jadi RM1 shilling lah kan. Jadi kalau ikut dalam kaedah dalam hukum Islam, apabila kita tukar duit yang sama negara punya denomination ataupun currency daripada negara yang sama, ringgit Malaysia dengan shilling sama, maka kita kena tukar sama nilai.
sama nilai. Jadi kalau dah shilling itu semua sekali adalah 100, kita dah tukar, kita dapat 100. Kalau kita dapat berbeza nilai, maka dia boleh berlaku riba. Cuma adalah beberapa pendapat minoriti ulama yang mengatakan kalaulah charge yang dikenakan itu adalah charge sebenar. Charge sebenar ni susah sikit nak dibincangkan di radio ni secara akademik. Sebab charge sebenar ni apa benda? Contohnya nak ditukarkan tu ada kos tambahan untuk saya pergi ke elektrik ke contohnya. Bolehlah saya ambil kos elektrik tu. Tapi macam mana nak tahu kalau dia pakai mesin kan? Maka sebab itu bagi saya dia ada syubhatnya di situ. Apabila kita menukar duit shilling pada ni. Begitu juga macam saya sebutkan duit raya yang kita tukar daripada not yang besar kepada yang kecil, maka kita mengambil upah di atas pertukaran itu, maka di situ juga boleh jatuh kepada riba. Ya. Begitulah maknanya. Sebab apa? Sebab riba. Sebab Nabi kata dalam hadis itu Nabi SAW baik uz-zahab bil wariq dainan ataupun ghaiban binajis. Tidak boleh kita menjual emas dengan perak secara satu ada satu lagi tak ada. Bila satu ada satu lagi tak ada, itu perlu serta-merta. Tapi kalau yang sama-sama macam zahab bi zahab, mesti yadan bi yadin mistan bi mitin, iaitulah serta-merta dan juga nilainya sama. Tadi nilai tak sama tu yang jadi sangkut riba. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih doktor yang menjawab soalan pendengar-pendengar kita. Jadi saudara, ada lagi soalan tentang forex trading? Silalah hubungi nombor di konti ini 0322824505, 0322822484, dan kalau ada yang nak ber-SMS pun silakan 32728, tekan KNL dahulu. Dan kita dah dengarkan penerangan dan kata pasti daripada doktor mengatakan hukum forex trading ini haram. Bila saya cuba korek lagi, pujuk lagi, bukan pujuk lah, tanya lagi kepada doktor apa, tidak ada langsung ke keadaan untuk daripada haram ni menjadi harus. Memang doktor kata tak ada doktor ya. Itu dia panggil, orang putih panggil period, tutup, nokta. Baik, kita bersama dengan pemanggil di talian seterusnya. Assalamualaikum. Ya, kita dengan siapa nama tadi tuan? Encik Helmi dari Petaling Jaya. Silakan dengan doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya jawab. Baik, terima kasih Cik Helmi. Assalamualaikum. Macam-macam soalannya. Baik, kita hello ya, kita bersama dengan Encik Mokhtar pula ni. Cik Mokhtar, pelankan sikit suara tu. Waalaikumsalam. Okey. Okey. Ni takaf berapa ni? RM70 setahun ni? Pos Malaysia. Pos Malaysia ada takaful. Ya, Pos Malaysia ada takaful ni. Ini untuk cover apa Oh, dia ada buat okey. Life insurance. Okey. Insurans nyawa. Takaful Okey. Baik. Okey saja. Baik, Cik Mokhtar dapat Cik Mokhtar. Satu lagi panggilan doktor boleh? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan, siapa nama? Encik Johari dari Sungai Buloh tentang forex trading ya. Silakan dengan doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Okey. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
Itulah, walaupun Okey. kita dah pesan, kita dah ingat Tak apa. untuk Okey. ni forex trading. Silakan doktor. Baik, yang pertama, apa soalan dia tadi? Iaitulah okay, bagi orang yang telah melibatkan ataupun orang yang menjalankan perniagaan ini, bagaimana dengan pendapatan mereka. Jadi secara mudahnya, bila kita dah sebut hukumnya adalah judi, gharar, dan ada juga elemen riba, maka mudah saja, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang terbina daripada keuntungan wang yang kotor, yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Baik. Saya tak ada nak cover-cover ya. Baik. Ini hadis Nabi kan. Doktor, yang soalan yang pertama tadi yang saya ingat, dia mengatakan yang buat perniagaan penguruk wang ni kan, Bukan penguruan yang forex simpan duit ni. bukan yang tu. Yang ini yang penguruk wang, ada tak potensi-potensi untuk perniagaan ini menjadi haram untuk yang penguruk wang? Okey. Tu soalan. Kalau penguruk wang ni potensi dia nak jadi haram adalah kalau dia delay saja. Dia delay. Maknanya orang bagi duit ringgit sekarang, dia bagi besok lusa ke dia punya duit gantian itu jadi riba lah. Tapi bagi orang yang terlibat dalam forex betul-betul, dan kita dah beritahu dia hukumnya haram, maka hukumnya semua pendapatan dia tidak sah dari sudut hukum Islam lah, tidak mahu keberkatan. Kemudian yang seterusnya, orang muda yang buat yang tadi tu, yang orang muda tu. Itu sudah. Itu sebenarnya orang muda yang banyak buat orang muda yang banyak buat forex, maka mereka mengatakan ada hari ni counter forex Islam. Itu. Counter forex Islam ni semua tipu saja. Tidak ada satu pun yang betul. Semua menipu belaka. Jadi khususnya di internet, memang kaki menipu saja di internet. Doktor memang cakap. Tak, kita dah check memang penipu. Memang penipu Dan dia tak ada penasihat syariah dia pun. Kalau penasihat syariah dia adalah ustaz-ustaz biasa yang kita tahulah. Maknanya kalaulah doktor pakar jantung, seluruh doktor pakar jantung di negara kita ni dia tahu, dan doktor pakar jantung di dunia pun dia tahu. Dia memang kenal orang bahagian dia. Jadi kalau adalah mana-mana forex yang menyebut nama tokoh Sipolan bin Sipolan penasihat syariah, kita tahu dia ni pakar kewangan atau kewangan Islam atau tidak. Kalau dia tidak, kita akan kalau betul wujud individu itu, dia tidak mempunyai wibawa untuk menyemak. Tapi kebiasaannya tak ada pun. Dia kata saja forex Islam, tapi sebenarnya tipu saja. Tak ada satu pun. Diletak je kat internet kita according to the syariah law. Semuanya membohong sahaja ya. Baik, kemudian yang seterusnya tadi soalan tidak berkait dengan forex, tapi tak apa, kita cuba jawab juga. Itulah insurans yang dikatakan bayar RM75, kemudian setahun kalau tak accident tak dapat apa-apa. Jadi adakah adil dalam Islam? Jadi kalau dah dibuat secara takaful, sepatutnya dia mempunyai penasihat syariah yang menyemak kontrak. Adakah tidak adil? Tidak adil itu bergantung kepada kita faham tak kontrak tu. Kontrak takaful, kalau RM70 saya bayar, maknanya dalam kontrak itu saya mewakilkan kepada pihak takaful operator untuk dermakan duit 75 ni kalau ada orang ada accident. So maknanya kalau dia habis satu tahun tak ada lagi duit tu, maknanya takaful operator tu dah dermakan kepada orang yang accident. Jadi adakah tidak adil? Adil lah, apa tak adil pula? Dah kita sendiri beritahu dalam kontrak, aku bagi ini untuk wakilkan engkau wahai syarikat ABC takaful untuk gunakan duit aku dermakan. Maka sebab itulah namanya takaful ni tabarruk. Tabarruk maknanya kita dermakan. Ataupun lebih teknikalnya iltizamu tabarruk. Kita dah beri komitmen untuk memberikan derma. Kalau ada orang dalam grup kita ada timpa kemalangan, maka kita kita akan izinkan kepada takaful operator untuk menggunakan duit kita dan duit orang-orang yang lain-lain pergi cover. Maka hukumnya tidak ada kezaliman kalau betul kat kontrak dia lah. Tapi saya bimbang sebab orang yang bertanya ini ataupun ada yang lain-lain, mungkin kita tidak diberi penerangan. Itu masalah dia. Ramai doktor, ramai yang tidak diberi penerangan. Ataupun diberi penerangan tapi kita buat je pun ada juga, kita buat tak faham je kan. Itu ada juga. Jadi ini mungkin boleh diperbaikilah komunikasi ya. Baik, kemudian yang keseluruhnya tapak perniagaan. Kita dapat tapak perniagaan. Kalau kita dapat tapak perniagaan tu dengan biddingnya proses yang betul, kita ada hak, kita ada rights. Kemudian kita dapat dulu, kita rasa kita pun tak mau nak jual lah, kita pun sub kat orang. Jadi hukumnya harus untuk kita jual manfaat lesen itu kepada orang lain dengan harga lebih tinggi. Hukumnya harus. Atas susah payah kita bidding daripada awal. Tapi kalau kita dapat itu dengan cara haram, dengan cara rasuah orang dalam contohnya, ini semua jadi haram.
Contohnya kita rasuah orang dalam untuk kita dapat tapak tu. Sebab kita rapat dengan itu ini. Maka kemudian kita ambil, kita terperah peniaga-peniaga kecil, kita jual lagi mahal. Sampaikan mereka semua nak buka saja, tinggal 3 je ruang. Yang lain semua dah penuh sebab rasuah punya pasal. Ini semua haram. Itu saja, wallahualam. Terang Baik, saya nak tanya lah, bila doktor kata forex trading ini berkaitan dengan kita cuba memburu harga yang lebih tinggi. Itu maksudnya ada fluctuation senario di situ. Saya cuba berbalik kepada perkara yang asas. Seperti kita membeli saham, share, main share. Seperti orang biasa kata, main share ada naik turun dia. Betul. Beli rumah pun ada yang tujuan dia beli rumah, nak tunggu harga pasaran rumah tu naik, dia akan jual. Banyak lagi contoh-contoh yang main harga ni. Macam mana doktor boleh kata yang forex trading cuba? Okey, baik. Okay, ada perbezaan asas di antara mata wang dengan komoditi. Komoditi memang diciptakan untuk kita bermain harga. Jadi kita beli daripada China barang-barang yang kita beli kita ada kat Malaysia. Contoh kita beli kasut, kita beli bundle dekat China. Harga tukar ke Malaysia murah. Tapi kita kat sini kita main harga, kita jual dengan harga lebih tinggi. Itu memang digalakkan. Itulah namanya jual beli. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli itulah dia, pertukaran manfaat komoditi daripada tangan A kepada B. Jadi tersebablah A susah payah dapat, maka dia pun ambil keuntungan di atas daripada China, dia pun ambil keuntungan atas usaha dia ambil untung. Ataupun dia simpan dahulu barang-barang tertentu, naik harga dia jual. Itu kalau komoditi harus. Maka saham yang berada di Bursa Malaysia, setiap saham itu adalah komoditi. Sebab dia dikira mewakili pemilikan dalam sebuah syarikat. Semua syarikat yang public listed dekat Bursa Malaysia, kalau kita ada 100 juta, contoh kita beli satu syarikat tu, kita beli 100 juta punya saham, kita mungkin dapat 80% pemilikan dalam syarikat itu. Kita boleh jadi chairman, board directors. Kalau syarikat tu rugi, kita adalah 80% pemilik, seolah-olahnya begitu. Maknanya kita bukan beli kosong. Kalau mata wang, kita beli kosong. Kita tak beli komoditi. Kita beli mata wang. Mata wang bukan untuk dibeli untuk dirinya sendiri. Mata wang adalah ditukar untuk membeli sesuatu. Itu kena faham betul-betul konsep tu. Kalau tak faham tu sampai bila pun pusing tak faham juga. Yang kena faham, mata wang bukan komoditi untuk dibeli kerana dirinya. Kerana dirinya tak ada manfaat. Tak ada. Tak boleh minum. Macam tu tak boleh makan. Tak boleh naik atas dia. Kita kena gunakan dia untuk mendapatkan perkhidmatan. Macam saham, dia ada nilai dia. Nilai dia datang daripada aset-aset yang berada dalam syarikat itu. Maka dia mewakili aset, dia mewakili komoditi. Maka sebab itulah ada beza yang sangat besar di antara tunggu main harga untuk aset diharus, main harga untuk mata wang haram. Habis cerita. Baik. Saya kusyuk mendengar tentang forex trading. Diharapkan akan saudara juga kusyuk. Tapi kita masih ada lagi ruang dan waktu. Saudara boleh ajukan soalan lagi kepada doktor 0322824505, 0322822484. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama slot Nur di Klasik. Terus bersama dengan pemanggil yang nak bertanyakan kepada doktor. Assalamualaikum. Saya dengan Encik. Ya, Encik Saleh dari Bertepat. Silakan dengan doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul. Mhm. 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 Hmm. Okey. Baik. Okey. Terima kasih
Terima kasih Cik Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang seorang lagi doktor? Assalamualaikum. Ya, hello. Silakan Wan. Wan dari Shah Alam tadi ya? Silakan dengan Dr. Wan. Baik. Okey. Terima kasih Wan. Assalamualaikum. Bagus betul Wan, berniat murni ya. Okey, silakan doktor. Baik, jadi soalan yang pertama tadi iaitulah mesin ATM, kalau kita keluarkan RM100 atau beberapa nilai yang wajar, ada charge RM1 sebagai contoh, maka adakah itu haram? Maka itu pada pandangan saya dan kebanyakan pengkaji-pengkaji, dia tidak diharamkan ya. Itu adalah charge mesin perkhidmatan yang diletak kat situ. Charge itu wajar kerana dia ada kos duit nak dibawa masuk ke situ, kos security dan macam-macam lagi. Jadi kos itu wajar dan diharuskan ya. Kemudian yang kedua iaitulah tadi shilling tadi, soalan yang menarik ya, different perspektif. Jadi kalaulah kata-kata mesin tu kita letak RM10 note, maka dia akan bawakan, ataupun RM10 shilling kita letak, kita dapat note harga yang sama. Tapi sesiapa nak dapat masuk ke situ, pergi kat kaunter dulu, pergi bayar secara asing. Maka kalau bayar secara asing itu, wallahualam, saya kira pertukaran yang berlaku di mesin itu adalah harus. Okey, dan kemudian untuk membolehkan seseorang masuk ke mesin itu, dia sebab nak sediakan mesin situ ada kos. Maka kos itu diambil secara separately, maka itu pun harus. Mungkin nak sewa tapak. Betul, mesin tu bukan boleh letak saja kan. So, jadi untuk membezakan di antara riba dengan tidak, maka jalan terbaiknya dibuat secara asing begitu, walaupun hujungnya nanti lebih kurang sama juga. Tapi walaupun hujungnya sama, bila teknik buat dia lain, maka hukumnya lain. Macam zaman Nabi, pernah ada sahabat Nabi yang tukar tamar yang buruk dengan tamar yang baru. Bila dia buat, dibagi 6 kilogram tamar buruk, dia ambil 3 kilogram tamar yang baru. Nabi kata jangan buat cerita tu riba. So kamu kena pergi pasar tu balik, jual tamar yang 6 kilogram yang busuk tu patutnya, ambil duit dulu. Lepas ambil duit, masuk dalam transaksi yang berbeza, beli pula tamar 3 kilogram yang baru. Barulah hukumnya harus. Nampak? Dia punya result dia sama, tapi caranya itu boleh menyebabkan halal dan haram. Bagus. Okey, so jadi itu hadis yang sahih tadi saya sebut tu dia. Baik, kemudian komoditi versus mata wang tadi, macam nak rujukan. Rujukan ni tidak ada dalam satu rujukan kitab sahajalah. Dia ada banyak rujukan tentang komoditi ni. Cuma boleh search antaranya, boleh juga lihat dalam buku saya, Wang Anda dan Islam. Boleh carilah dekat pasaran, masih ada insya-Allah. Tapi mungkin susah sikit nak cari kot sebab dah lama buku tu, tahun 2007 ya. Baik, kalau tak ada di situ, boleh juga buat pembacaan di website saya secara percuma saja, Google saja, forex trading, mata wang, komoditi untuk faham. Dan ada rujukan-rujukan lain yang berbahasa Inggeris. Saya pun tak pasti, tadi lupa nak tanya pelajar, ditanya tu pelajar yang minat bahasa Inggeris. Tidak, bahasa Inggeris ada rujukan-rujukan bahasa Inggerisnya, bahasa Arab. Kalau yang berjukan bahasa Arab, cari tajuk mudar. Kalau yang bertanya tu tahu bahasa Arab lah, aku tak tahu, saya no point lah kan. Kalau tahu dengan betul, al-mudarabah alal as'ar, al-mudarabah alal as'ar. Dia ketahuilah tu kalau dia tahu bahasa Arab. Kalau tak tahu, tak payah cerita lah kan. Okey, kalau yang bahasa Inggeris senang je lah, forex trading lah, ataupun differences between commodity and currency. Beza di antara komoditi dan mata wang. Itu sahaja. Tapi kesimpulan dia, tak pada mana-mana pun kena faham, komoditi adalah apabila benda itu ada nilai yang ada faedah pada dirinya sendiri, yang boleh digunakan terus. Mata wang macam saya sebut, kita tak boleh minum, tak boleh makan. Mikrofon kita guna untuk diri dia sendiri, televisyen untuk diri dia sendiri, buku untuk diri dia sendiri. Ketika itulah dia jadi harus. Tisu kita guna diri dia sendiri, barulah dia jadi komoditi. Lebih kurang macam yang mudahnya. Tapi ada juga yang pusing doktor, dia kata dia masih lagi nak memusingkan tentang, kita dah beritahu mata wang ni bukan komoditi. Tapi dia kata apa pula, kita dapat mata wang tu, kita pergi belilah komoditi. Tak, itu maknanya dia bukan komoditi.
dia diri sendiri bukan komoditi. Dia pergi beli, maknanya beli apa? Beli komoditi lah maksudnya. Beli rumah. Ketika itu dia mata wang. Dia bukan komoditi. Mata wang dia tak ada, dia medium of exchange sahaja. Jadi begitu. Jadi itulah kita kena fahamkan mereka. Memang ada orang anggap mata wang komoditi. Ini orang-orang bukan Islam, kapitalis mata wang ini mereka memang niaga kan. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi macam mereka yang tak fikir halal haram, tak boleh buat apalah saya kan. Memanglah orang-orang barat khususnya yang bukan Islam dan seumpamanya, mereka menjadikan mata wang sebagai komoditi walaupun ia bukan komoditi. Imam Ghazali pun ada sebut pasal mata wang ini, dia bukan komoditi, tapi rujukan berbahasa Arab lah. Begitulah, wallahu a'lam. Allahu akbar. Baik, betul dengan kita punya perkongsian tentang forex trading ini. Kita masih lagi ada waktu. Saya nak sambut lagi panggilan telefon. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Tuan, siapa nama tuan? Encik Ram dari Krian Perak. Untuk Doktor Forex Trading, soalannya. Silakan. Waalaikumsalam. Betul. Membeli apa tadi? Secara tahunan beli mata wang. Tuan, Encik Ram, saya nak tanya, tujuan dia tu untuk simpan setahun tu, kita nak dengar tu je. Baik, terima kasih Encik Ram. Baik, nanti sekejap. Okey, silakan. Tadi Encik Ram beli Okey. Kenapa cepat-cepat dia nak letak telefon? Okey. Dato' nak tanya apa dengan Encik Ram tadi? Tak apa, saya nak tahu dia beli fizikal ke ataupun dia beli dekat internet. Itu penting tu. Tak apalah, tak apa, kita buat andaian nanti. Kita Baik, kita sambut lagi pemanggil ni. Halo, Assalamualaikum. Tutup radio dahulu, tuan. Baik, dengan siapa saya bercakap ni? Encik Anwar ada kontak, silakan. Turun juga. Okeylah. Okey, tak apa, saya jawab. Baik, faham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah bila kita pakai ambil je spontan kan, keluarlah macam-macam. Okey, soalan tentang takaful itu adalah kerja-kerja ejen-ejen takaful lah. Dia nak jual takaful dia katalah orang punya tak bagus, dia punya paling bagus. Ini semuanya bohong je lah. Senang cerita. Ini semuanya dakwaan masing-masing yang dia pun tak tahu sebab apa yang lain tu kurang bagus sebenarnya. Dia main hentam saja untuk membolehkan dia menjual. Ramai orang kita kena main. Jadi saya tak boleh nak kata bersetuju sama sekali dengan kenyataan itu sebab semua takaful di Malaysia semua tertakluk kepada Islamic Financial Services Act 2013. Mesti ada 5 orang penasihat syariah, mesti ada jabatan-jabatan syariah review, secretary, advisory, semua menjalankan tanggungjawab dan setiap bulan setiap satu takaful dan bank Islam mesti menghantar potential non syariah compliant, bukan non syariah compliant sahaja, potential non syariah compliant. Mana-mana mungkin kita boleh sedap kata ini lebih bagus daripada ni, lebih bagus daripada ni. Tak boleh sebenarnya mudah-mudah begitulah ya. Baik, walaupun mungkin syariah advisor yang satu takaful ni lebih bagus, itu mungkin dari sudut image dia lebih bagus, tapi dari sudut penelitian belum tahu lagi. Jadi ini perkara yang subjektif. Maka kita lebih baik kita kata yang sana halal, yang ini pun halal. Tak boleh yang ini lebih halal daripada yang ini. Ini susah sikit lah ya? Baik, yang seterusnya tadi beli dan jual secara tahunan. Jadi, tapi soalan tak cukup data untuk saya menjawab dengan tepat. Cuma ditanyakan tadi, ada saya faham macam soalannya dia beli fizikal di money exchanger, simpan tahunan, jual.
Manakah apa sebab dia jual? Dia jual sebab harga naik atau adakah kalau harga tahunan dia tak bagus dia jual juga? Saya rasa tak logik lah. Mestilah maknanya dia beli nak tunggu naik. Ya. Ataupun mungkin ada orang nak buat begitu sebab dia tak yakin ringgit Malaysia. Sebab ringgit Malaysia kan baru-baru ni kan dia makin teruk nilai dia. Jatuh. So jadi ada orang dia takut dia beli dolar siap-siap untuk jaga nilai mata wang dia. So jadi kemudian dia tengok nanti ringgit dah stabil tak stabil, semua sekali bila dia nak pakai barulah dia jual balik. Kan kalaulah dia niat dia begitu, dia nak jaga dia punya ni bukan beli internet ini semua beli fizikal. Kalau beli tukar duit dia ringgit fizikal, dia takut kalau simpan kat bank sebab inflasi, sebab ringgit di Malaysia turun, maka dia rasa dia rugi. Baiklah aku simpan dekat berbantal. Kan contoh, adapun dia ada peti besi, dia belilah dolar, dia simpan banyak kat rumah, bila dia nak as and when dia nak pakai, barulah dia jual. Tapi itu kena tahu ada kerugian bila kita jual dan kita beli di money exchanger. Sebab money exchanger dia bukan ambil nilai dekat internet tu. Nilai internet sebenarnya RM1 mungkin RM3.60, tapi money exchanger dia jual, dia beli pada kita dengan RM3 dengan harga lebih murah. So jadi kena hati-hati, nanti akhirnya akan kerugian juga. Ya, sebab money exchanger bukan tempat untuk kita membeli dan menjual duit wang untuk mendapat untung. Sebab itulah internet tempat dia. Sebab internet dia tak ambil dia tak ambil margin spread, dia tak ambil. Sebab apa? Sebab dia maya, dia tak ada nak kena bayar mesin, dia tak ada kena bayar security, dia tak ada nak bayar pegawai, tak ada. Sebab itulah, jadi bagi saya kesimpulan dalam bab ni, kalau dia beli tu untuk simpan nilai, ya, bab Malaysia ringgit contohnya tengah teruk sangat, merudum, dan dia tak nak inflasi sebab US dollar mungkin dia lebih yakin, euro lebih yakin, boleh. Tapi dia harus disimpan dengan niat dia bukan untuk bermain untung, tapi nak simpan nilai mata wang dia yang dia lebih yakin. Maka ketika itu barulah diharuskan. Okey. Cantik. Dan dah semakin menghampiri. Okey, betul. Kesimpulannya. Baik, kesimpulan saya yang pertama sekali, forex trading melalui internet hukumnya telah pun diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan Muzakarah Jakim sebagai haram. Kalau ada ustaz-ustaz yang di-quote di dalam internet, di dalam YouTube, ya, ada seorang ustaz yang saya tak mahu sebut nama dia yang agak popular, ya, dan orang selalu bila main forex akan menyebarkan video ustaz ni, ya. Ustaz ni pun dia kata, saya tak pernah dengar lah ustaz tu, tapi orang kata dia ustaz tu mengaku dia pakar bahagian ni. Jadi ada kawan-kawan kenalan yang pergi rujuk ustaz ni semula dan memberitahu kepada kami bahawa ustaz ni telah menarik balik pendapat dia itu. Tapi itu video lama, dia kata, yang dia sendiri tak boleh nak delete sebab orang dah sebarkan. Macam mana nak delete? Kita boleh delete satu, tapi sebarannya ada 20 lagi. So jadi dia tak boleh nak buat apa-apa dah. Jadi orang salah guna dia punya video lama. Pada ketika itu dia mengaku, kata orang yang membantu pada saya, dia mengaku bahawa diingatkan semua bank termasuk bank Islam membuat forex trading. Tapi dia tersilap, padanya bank Islam tidak ada membuat forex trading. Ya, kalau bank buat forex, bank buat foreign exchange currencies yang atas dasar spot basis, yang mana ia menepati syariah kerana ada tujuan-tujuan import ekspor dan seumpamanya, bukan untuk bermain di atas harga, bukan. Baik, jadi tuan-tuan, yang keduanya, kita juga nak maklumkan bahawa apabila dia diharamkan, dia ada sebab yang paling utama adalah judi. Ini dipersetujui bukan hanya oleh para alim ulama, bahkan treasurer di bank-bank Islam juga yang dulu mereka buat kerja ni. Mereka sebelum ada bank Islam, mereka kerja di treasurer di perbankan konvensional, mereka lah yang pergi buat, ada 100 juta mereka jual beli dapat margin. Mereka yang buat. Mereka kata sebenarnya memang benda ni judi pun. Mereka sendiri tak payah menggunakan ilmu Islam mengatakan ini memang berjudi sungguh. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bahawa semua duit-duit haram ini tidak harus untuk kita gunakan dan hanya merosakkan keimanan kita. Jadi saya rasa itulah antara yang mampu untuk saya sampaikan. Jadi itu saja, wallahu alam. Aqulu qawli wa astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.